kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun ini tahun 2022, yang mana pada tahun lepas 2021 saya telah melaksanakan program ataupun satu projek khas yang dinamakan projek 777, iaitu pendakian 7 gunung, 7 negeri dalam tempoh 7 hari. Terzahirnya, terdetiknya projek ini adalah bermula daripada saya di peringkat negeri Terengganu pada hujung 2020. Tetapi apabila saya alhamdulillah dapat rezeki untuk kenaikan pangkat dan pindah ke negeri Pahang, saya meneruskan hasrat untuk menjalankan projek berkenaan di negeri Pahang. Jadi dia secara dasarnya adalah idea tercetusnya sebab saya salah seorang daripada penggiat ataupun aktivis di antara penggerak rekreasi. Apabila kita bercakap mengenai rekreasi ini, tidak lari daripada aktiviti pendakian bukit, gunung, berkayak dan juga sebagainya. Jadi salah satu daripada hasrat saya adalah untuk membuatkan sedikit kelainan yang boleh membawa kepada imej dan juga jabatan kita untuk menaikkan nama berkenaan. Dan signifikannya juga bukan sahaja-saja buat, tetapi ada signifikan lain yang boleh saya zahirkan bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Dan satu lagi suka saya maklumkan juga, mengikut daripada rakan-rakan penggiat outdoor ataupun rekreasi di luar sana, tidak ada lagi mana-mana individu ataupun penggemar rekreasi ini melakukan aktiviti dalam tempoh yang pendek melalui proses pendakian tersebut. Okey, pertamanya untuk makluman juga, projek 777 ni ataupun pendakian 7 gunung, 7 negeri, 7 hari ni bermula daripada 1 April sehingga 7 April pada tahun lepas, tahun 2021, yang mana kebetulan tarikh berkenaan bermula daripada 1 April. Pendakian bermula di negeri Johor, di Gunung Ledang di negeri Johor. Saya naik ke Gunung Ledang pada waktu pagi, turun semula, lepas tu cooling down dan sebagainya, terus bergerak ke negeri seterusnya, iaitu yang kedua lokasi pada 2 April, iaitu di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan saya menaiki Gunung Angsi dan turun pada petang itu juga, cooling down, dan terus bergerak ke Negeri Selangor. Dan pada 3 hari bulan saya membuat pendakian di Negeri Selangor, iaitu di daerah Hulu Selangor, iaitu di Gunung Hitam, Black Mountain. Pada asalnya jadual untuk di Gunung Nuang, tetapi oleh kerana pihak Jabatan Perhutanan memaklumkan sedikit isu teknikal dan sebagainya, jadi saya meminda ke Gunung Hitam, Black Mountain. Turun dan terus bergerak ke negeri Perak Darul Rizwan untuk ke Gunung Kerunai. Gunung Kerunai di daerah Greek, Perak, dan seterusnya turun terus bergerak ke utara, iaitu ke negeri Kedah. Dan pada 5 hari bulan, iaitu 5 April, alhamdulillah saya meneruskan pendakian di Gunung Jerai, negeri Kedah Darul Aman. Lewat petang turun dan terus bergerak ke negeri Terengganu ke daerah Setiu, iaitu Gunung Sarut di negeri Terengganu. Alhamdulillah menamatkan hari yang ke-6 dan terus bergerak ke negeri Pahang, ke Cameron Highland. Dan pada 7 hari bulan, penutup pada pendakian tersebut adalah di Gunung Siku di daerah Cameron Highland. Cabarannya cukup berbeza, yang mana melalui cabaran-cabaran yang agak hebat, sengit dan sebagainya. Jadi alhamdulillah terpaksa melalui tempoh yang agak sukar, cuaca pun agak tidak menentu, dengan hujan sedikit, panas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dapat melaluinya dengan berjaya. Okey, sebenarnya kalau kita melihat aspek yang pertama selagi kepada semua masyarakat ataupun rakan di luar sana yang berminat untuk aktiviti pendakian gunung, bukit dan sebagainya, perancangan yang paling pertama sekali. Perancangan, dan kita kena analisis diri kita, setakat mana keupayaan kita. Jadi alhamdulillah perancangan telah pun saya buat bermula daripada pertengahan tahun 2020, yang mana saya buat sedikit kertas kerja melalui jabatan keizinan, dan saya membentuk juga jawatankuasa yang kecil, urus dia kecil, yang membantu saya untuk
berkomunikasi bersama dengan tuan rumah di peringkat daerah-daerah berkenaan, 7 daerah di 7 negeri tersebut, dari segi permit, dari segi persiapan awal dan sebagainya. Dan signifikan program ini yang saya buat adalah bukan sahaja pendakian, saya menjalankan juga projek ini sebagai apresiasi khas kepada frontliner kita yang bertungkus lumus dalam proses pengoperasian dan juga penegasan COVID-19. Sebab itu, signifikan projek saya sepanjang 7 hari sebelum pendakian bermula pada pagi berkenaan, pegawai APM daerah, saya mendapat kerjasama daripada pegawai APM daerah berkenaan untuk menjemput wakil agensi frontliner seperti daripada pejabat daerah, daripada APM daerah berkenaan, PDRM, Rela, Jabatan Bomba dan juga Jabatan Kesihatan sendiri untuk berada di garisan permulaan saya mendaki untuk saya sampaikan sedikit penghargaan berbentuk sijil penghargaan dan juga sedikit hamper daripada pihak urustia kami. Jadi alhamdulillah benda tu adalah begitu signifikan dan kita tunjukkan semangat kebersamaan kita dalam menangani pandemik COVID-19 pada tahun lepas. Jadi cabaran-cabaran itu kita hadapi dengan cara yang terbaik dan apabila persiapan berkenaan juga dilakukan dengan rapi, termasuklah dari segi latihan saya bermula daripada 2020 sehinggalah awal 2021. Sebab kita tahu pada awal 2021 bulan Januari dan Februari itu kita menghadapi semula proses PKP. Jadi masa itu juga cabaran dari aspek latihan tu agak terhad. Saya terpaksa menjalani latihan macam contoh latihan peringkat dalaman, skipping, weight training dan juga latihan-latihan kecergasan. Jadi itulah, walaupun pendakian ini adalah pendakian solo saya, tetapi saya disokong oleh pasukan urustia kecil, pegawai dan juga anggota beserta dengan pegawai-pegawai kami di peringkat APM Terengganu dulu dan juga APM Pahang menyokong saya dengan begitu baik. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, termasuklah sokongan daripada pihak pengurusan tertinggi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia. Alhamdulillah. Saya Kapten Persekutu Pertahanan Awam Leong Cikin dari APM Thailand Ulu Langat. Sebelum saya menyertai APM, saya pernah berkhidmat di Regimen 515 Askar Watania Kem Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Selepas saya tamat tempoh perkhidmatan, saya pergi ambil kursus jurulatih renang dan jurulatih penyelamat kelemasan ataupun dikenali sebagai life saving. Selepas tamat kursus berapa tahun, saya dilantik sebagai pemeriksa ataupun examiner untuk life saving. Selepas itu saya menyertai JPAM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia pada masa itu. Faktor pertama yang menggalakkan saya menyertai APM adalah kerana ayah saya. Kerana ayah saya adalah salah seorang anggota Pertahanan Awam di Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur pada tahun 1989. Pada masa itu saya selalu dengar dia bagi tahu saya dia nak pergi latihan dekat air terjun Ulu Langat
dia nak pergi latihan kawal kaki untuk buat persediaan untuk ambil bahagian pada Hari Merdeka. Okay. Faktor kedua yang menyebabkan saya menyertai APM adalah berkaitan dengan kemahiran saya seperti renang dan penyelamat kelemasan ataupun life saving. Saya pernah memberi satu latihan renang asas kepada anggota-anggota dari Pusat Kawalan Operasi Daerah Ulu Langat. Dan saya bersyukur pada awal tahun ini sebab ada anggota-anggota telah menamat kursus pingat gangsa ataupun bronze medallion pada awal tahun ini. Sekarang mereka layak menjadi sebagai penyelamat kelemasan ataupun life saver yang bertauliah. Selain daripada itu, saya telah pun mencipta satu rekod baru di Malaysia yang disahkan oleh Malaysia Book of Record pada tahun 2019 bulan Ogos dalam bidang life saving. Saya berhasrat dapat memberi latihan kepada selamai yang mungkin anggota-anggota APM dan harap mereka dapat manfaat daripada saya.